Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa man wala. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nawwir sudurina wa dhihaba humumina wa jila'a ahzanina. Allahumma 'allimna minhu ma jahilna wa dhakkirna minhu ma nusina warzuqna tilawatahu ana al-lail wa ana an-nahar. Allahumma ja'alil Qur'ana hujjatan wa syafa'atan lana yawmal qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah bagi kesempatan kepada kita pada pagi yang berbahagia ini untuk kita meneruskan agenda kehidupan kita sehari-hari. Kita memulakan PKP 3.0, PKP 3.0 yang digambarkan sebagai PKP yang terakhir. Kita tak pasti macam mana. Cumanya yang pastinya hidup kita mesti diteruskan dan kita ada kehidupan selepas pada kehidupan kita yang sekarang, iaitu kehidupan kita melalui alam barzakh dan seterusnya alam akhir yang mana kita kekal di dalamnya, sedangkan di sini kita berada hanya untuk seketika sahaja. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah pada hari ini saya akan membentangkan sebahagian surah yang membicarakan tentang Nabi Nuh alaihi salam, yang membicarakan tentang Nabi Nuh alaihi salam. Baik, kalau tuan-tuan dapat note yang saya sediakan ni, kisah Nuh alaihi salam yang saya cuba untuk bawa ini adalah diambil dari kitab Al-Qasasul Qur'ani, Al-Qasasul Al-Qur'ani karangan Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi hafizahullah. Beliau masih lagi hidup dan beliau digelar sebagai Syekh Qutub Al-Thani, Syekh Qutub Al-Thani, Syekh Qutub yang kedua, disebabkan oleh kerana ilmu beliau, oleh kerana kehebatan beliau pada mengkaji dan memahami karangan Syekh Qutub rahimahullah fi Dhilalil Quran, yang mana beliau telah orang kata mendalami kitab tersebut. Dia baca harfan biharfin, satu huruf demi satu huruf, min muqaddimah, daripada muqaddimah hatta khatimah, sehinggalah khatimah. Setiap huruf dia baca, dia tak tinggal langsung. Dan beliau menyatakan beliau telah membaca harfan biharfin tersebut sebanyak 7 kali.
Tafsir fi Zilal Al-Quran sebanyak 7 kali secara istiqra, secara detail. Baik, itu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kenapa saya memilih Al-Qasas Al-Quran ni, kitab ini, untuk dibentangkan kepada tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bersama dengan tuan-tuan memilih kitab ini disebabkan oleh kerana gaya bahasa yang digunakan sangat mudah untuk siapa yang berbahasa Arab ataupun mendalami bahasa Arab, dan sangat relevan untuk kita sama-sama mendalami disebabkan ianya pembentangan yang mudah, dan manhaj ataupun metod beliau ketika menyampaikan kisah-kisah dalam Al-Quran hanya menyampaikan daripada hadis yang kuat, hadis yang sahih, dan beliau sedaya upaya untuk tidak menggunakan ataupun tidak membicarakan tentang riwayat Israiliyat, riwayat yang diambil daripada Bani Israel, daripada Kristian, daripada Yahudi, daripada Taurah, daripada Injil, yang berbicara tentang umat-umat Nabi-Nabi terdahulu sebelum Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Baik, tentu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, apa yang saya share kepada tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok, saya share kepada tuan-tuan di sini, Nabi Nuh alaihi salam adalah Nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kaum Nabi Nuh alaihi salam. Baik, untuk pengetahuan, kaum Nabi Nuh alaihi salam adalah kaum yang tidak diceritakan dalam Quran apa nama kaumnya, dan tidak disebut, nanti kita akan sebut di akhirnya, tidak disebut di mana kaum Nabi Nuh alaihi salam, walaupun pelbagai pandangan yang diberikan. Dan itu yang hanya cerita kepada kita, yang kita nak cerita pada hari ini, apa yang disebut di dalam Al-Quran. Baik, secara basicnya tuan-tuan, kalau kita tengok nama Nuh alaihi salam dalam Al-Quran ada sebanyak 43 kali. Ada sebanyak 43 kali Nabi Nuh disebut. Bila kata disebut 43 kali ni, bukan bermakna 43 ayat je cerita, tak. Kadang sekali datang cerita sebut nama Nabi Nuh membicarakan 6 ayat. Cuma satu ayat tu sebut tentang Nuh alaihi salam. Baik, dalam Al-Quran nama Nabi Nuh alaihi salam disebut sebanyak 43 kali. Dan sekiranya kita melihat, kata Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, dia kata ada dua keadaan yang utama apabila Al-Quran membicarakan tentang para Nabi. Dan khususnya Nabi Nuh alaihi salam, ada dua keadaan Allah Ta'ala kata, Syekh Salah kata, yang Allah Ta'ala sampaikan kepada kita cerita tentang Nabi Nuh. Baik, kalau kita perasan, kita baca surah Ali Imran, kita akan jumpa nama Nabi Nuh. Kalau surah An-Nisa, kita jumpa nama Nabi Nuh. Khususnya surah-surah yang lain. Ada ketikanya kita akan jumpa nama ni disebut hanya sekadar sebut bersama dengan para Nabi yang lain. Ada yang disebut secara detail, ada cerita dia sikit. So, keadaan-keadaan ini telah dikaji oleh para ulama, dan di antaranya ialah Dr. Salah Al-Khalidi. Beliau kata ada dua keadaan utama nama Nabi Nuh alaihi salam khususnya disebut di dalam Al-Quran. Dia kata kalau kita tengok nama yang disebut Nabi Nuh ni disebut secara sendirian, ataupun nama dia disebut dinisbahkan kepada kaum baginda sallallahu alaihi wasallam, kaum baginda alaihi salatu wassalam, ia melibatkan 21 kali nama baginda Nuh alaihi salam disebut. 21 kali disebut nama Nabi Nuh alaihi salam. Maksud dia cerita tentang Nabi Nuh, cerita tentang umat dia, 21 kali nama dia disebut, sama ada secara sendirian ataupun disebut nama Nuh alaihi salam bersama dengan nama kaum baginda alaihi salatu wassalam. Itu keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, nama Nabi Nuh alaihi salam disebut secara sendirian ataupun dinisbahkan kepada kaum Nabi Nuh, tetapi
tak ada langsung cerita. Maksud dia keadaan pertama tadi ada cerita tak? Ada cerita. Cerita Nabi Nuh AS, keadaan yang pertama diceritakan, disebut nama baginda, diceritakan cerita tentang baginda, tak sikit banyak. Itu ada cerita. Dan keadaan yang kedua, nama baginda AS, Nuh AS, disebut nama baginda, disebut nama kaum dia. Tetapi tidak ada cerita tentang baginda alaihissalam, Nuh alaihissalam dan kaum baginda. Hanya sekadar sebut saja, sekali sepintas lalu. Maka kata Syekh Salah, ia datang secara lintasan, secara segera cerita tentang Nabi Nuh alaihissalam, ataupun hanya sebut tentang risalah baginda, sebut tentang syariat baginda. Ia hanyalah lintasan cerita kekufuran, cerita tentang pendustaan kaum baginda Nabi Nuh alaihissalam. Yang ni dia kata ianya datang banyak kali, bukan sedikit, banyak kali. Ianya datang hanya secara lintasan sahaja. Kenapa secara lintasan di dalam Al-Quran? Contoh kita buka surah Ali Imran, kita buka surah An-Nisa. Apabila sebut tentang Nuh alaihissalam, hanya sebut secara sekali lalu saja, secara isyarat saja. Maka ianya secara isyarat yang disebutkan ini ada dalam banyak surah, dan 22 kali nama baginda Nabi Nuh alaihissalam disebut. Tadi 21 kali. Nah, ingatlah tuan-tuan. Keseluruhan nama baginda alaihissalam disebut 43 kali. 21 kali secara ada cerita dalam dia, ada isi dalam dia. 22 kali secara lintasan sahaja. Sebab dia Allah Ta'ala dia ada kita kata ada pengajaran yang dia nak sampaikan. Ada sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut sedemikian rupa. Ada sebab Allah Ta'ala detailkan pada surah ni, ada sebab Allah Ta'ala tidak detailkan pada surah ni. Contoh surah Ali Imran. Allah Ta'ala tak detailkan tentang cerita Nabi Nuh alaihissalam. Sebab fokus surah Ali Imran adalah kepada kisah yang berbeza. Ini hanya sekadar lintasan menyebut bahawa di sana ada lagi cerita lain kepada kita. Kalau kita baca Al-Quran, kita buka Al-Baqarah, kemudian kita buka Ali Imran, kan? Kita buka Al-Baqarah, Ali Imran, kita akan baca, oh, nama Nuh disebut kali pertamanya dalam surah Ali Imran. Bermakna sepintas lalu bila kita baca, oh, rupanya ada nama Nabi yang disebut dengan Nuh yang sebelum ni kita tak tahu. Okey. Maka Allah Ta'ala hanya gambarkan kepada kita di sana ada lagi Nabi yang sebelumnya bila kita buka surah Al-Baqarah banyak cerita tentang apa? Contohnya Al-Baqarah, Al-A'raf, Ali Imran cerita tentang Nabi Adam alaihissalam sebagai contoh, sebagai Nabi yang pertama. Tapi tidak disebut tentang Nabi Nuh. Tiba-tiba Nabi Nuh hanya disebut dalam surah Ali Imran. Tu pun hanya sebut secara lintasan saja. Kita sebagai pembaca Al-Quran, kita akan nampak, Allah Ta'ala nak sampaikan kepada kita di sana ada cerita lain. Selain pada seorang Nabi, ada Nabi yang lain. Yang mana kita nanti, kita akan rasa bagi orang yang beriman kepada Allah, bagi orang yang nak tahu cerita para Nabi, dia akan rasa teruja. Dia akan rasa teruja. Dia kata, ada lagi Nabi lain Okey. Maka, cerita Nabi Nuh AS sebegitu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala hanya menyebut secara sepintas lalu. Dan sepintas lalu ini 22 kali nama Nabi Nuh alaihissalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala cerita kepada kita secara sepintas lalu. Dan surah yang menyebut nama Nabi Nuh alaihissalam ini, tuan-tuan yang berahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, kalau tuan tengok note yang saya sampaikan ni, tuan, saya ambil daripada Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Ada 20 surah yang menyebut 22 kali nama Nabi Nuh alaihissalam secara sepintas lalu cepat. Bermula dengan surah Ali Imran, bersama dengan surah Ali Imran. Syekh kata hanya menyebut nama baginda saja ataupun disebut bersama dengan kaum baginda, tidak menceritakan kisah mereka. Sekadar lintasan. Yang pertama Ali Imran, surah Ali Imran. Yang kedua surah An-Nisa. Yang ketiga surah Al-An'am. Yang keempat surah Al-A'raf.
Yang kelima surah At-Taubah. Yang keenam surah Hud. Adapun yang kita sebut ni tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dia bila kita kata surah yang cerita detail, surah yang cerita tak detail, cerita yang secara lintasan, cerita yang secara detail. Ini surah yang ada cerita secara lintasan, dan dalam cerita lintasan tu ada juga Allah Taala selitkan secara detail yang akan kita bicarakan nanti. Ada dia orang kata bukan redundant. Contoh dia surah atau surah Hud, Allah Taala sebut sikit, dan ada yang Allah Taala sebut banyak dalam surah Hud. Baik. Surah Ibrahim, surah Al-Isra, surah Maryam, surah Al-Hajj, surah Al-Furqan, surah Al-Ahzab, surah Sad, surah Ghafir, surah Ash-Shura, surah Qaf, surah Al-Dhariyat, surah Al-Najm, surah Al-Hadid, surah Al-Tahrim. Itu 20 surah. Yang ada 20 surah ni, kata Syekh Salah, 22 kali nama Nabi Nuh alaihi salam disebut secara lintas lalu. Macam tu. Baik. Tentu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, para asatizah, mungkin ada yang dengan live kita pada hari ini, sekiranya saya ada tersilap pada penerangan, ada penambahan, nanti boleh PM saya, boleh bagi tahu saya. Saya dengan penuh sukacitanya menerima segala teguran daripada tuan-tuan, perempuan, daripada guru-guru saya sekalian. Saya sekadar bercerita dan berkongsi. Dan Syekh Salah kata, dan surah yang datang bersama cerita tentang perjalanan kisah, menggambarkan kisah Nabi Nuh alaihi salam dengan lebih jelas, ada pada 10 surah. Ada pada 10 surah. Yang pertama surah Al-A'raf. Tadi kita kata Al-A'raf ada cerita sepintas lalu, dan ada kali ini dalam Al-A'raf juga ada cerita tentang Nabi Nuh secara detail sikit. Kemudian kisah Nabi Nuh ni dalam surah Yunus. Kemudian dalam surah Hud. Kemudian dalam surah Al-Anbiya. Kemudian dalam surah Al-Mu'minun. Kemudian dalam surah Asy-Syu'ara. Kemudian dalam surah Al-Ankabut. Kemudian surah As-Saffat. Kemudian surah Al-Qamar. Kemudian surah Nuh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kalau tuan-tuan perasan, hanya ada 2 surah yang kita sebut sebelum tu yang ada pada surah yang kita kata surah yang ada cerita detail tentang Nabi Nuh. Yang pertama Al-A'raf, yang kedua surah Hud. Yang lain tak. Yang lain hanya disebut tentang pendetailan kisah Nuh alaihi salam dalam 10 surah. Tuan-tuan, yang menariknya, kalau kita tengok kisah Nabi Nuh alaihi salam ni, nanti kita akan tengok ada cerita yang Allah datangkan tak panjang sangat, cerita tentang Nabi Nuh dalam surah Al-A'raf. Ada dalam 6 ayat sebagai contoh. Kemudian dalam kisah Nabi Nuh, kita akan jumpa ayat panjang dalam surah Nuh, cerita tentang Nabi Nuh alaihi salam dan kaum dia secara agak jelas. Pada surah Nabi Nuh, surah Nuh ni, keseluruhan surah ni menceritakan tentang Nabi Nuh. Ada beberapa surah, tuan-tuan kena ingat, surah Nabi Nuh cerita tentang Nabi Nuh je, tapi itu pun tak komplit. Dia tak sama macam surah yang didatangkan dalam Al-Quran oleh Allah, seperti mana surah Yusuf alaihissalam, surah yang ke-11, juzuk yang ke-11. Kalau tuan-tuan tengok surah Yusuf, cerita pasal Nabi Yusuf sahaja, tak ada cerita pasal yang lain, dan cerita Nabi Yusuf tak ada dalam cerita yang lain, cuma sekadar disebut secara lintasan. Contoh dia dalam surah Al-Ma'idah, contohnya dalam surah Al-An'am, sebut nama Nabi Yusuf, tapi sekadar sebutan, lintasan, tak ada cerita isi dalam kisah, dalam sebutan nama tersebut. Sama dengan ini, sama dengan ini tuan-tuan. Cumanya 10 surah ini
adalah surah yang ada cerita dalam dia, yang menceritakan tentang Nabi Nuh alaihissalam. Ada yang panjang, ada yang pendek. Baik, Nabi Nuh alaihissalam, cerita Nabi Nuh dalam surah ni yang 10 ni, kalau kita tengok ada yang panjang, ada yang pendek. Sebab apa ada panjang, ada pendek, tuan-tuan? Sebab setiap surah ni ada tema yang berbeza yang Allah Subhanahu sampaikan kepada kita. Selari dengan tema ni, maka Allah Ta'ala letakkan kisah Nuh dalam surah tersebut. Nanti kita akan tengok. Melihat pada konteks surah. Melihat kepada apa yang berlaku kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Contoh, Nabi kena tekan pada waktu tu. Nabi kena tipu pada waktu tu. Maka selepas pada tu datang surah yang memujuk Nabi sebagai contoh. Nabi kena maki, Nabi kena caci. Datang surah yang cerita kepada Nabi, cerita tentang umat terdahulu yang kena dengan tema waktu tu. Contoh, Nabi sedih. Macam mana Allah Ta'ala nak pujuk cerita tentang kesedihan? Allah Ta'ala contoh akan ceritakan tentang sedihnya Nabi Nuh alaihissalam, ajak kepada umat baginda Nabi Nuh alaihissalam berapa lama. Kalau Nabi rasakan lama sungguh berada di Mekah, Allah Ta'ala cerita tentang kisah Nabi Nuh 950 tahun dakwah Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya. Panjang. So semua ni Allah Ta'ala tak letak, orang kata sekedar buak sebiji tu. Allah Ta'ala tak letak cerita tentang Nabi Nuh dalam satu surah, tetapi surah yang berbeza. Sebab ini adalah Al-Quran. Tuan-tuan, ini beza Al-Quran dengan cerita selain pada Al-Quran. Kalau kita tengok, selain pada Al-Quran, kalau kita sebagai seorang manusia biasa, kita akan cuba untuk melihat kepada contoh, kalaulah saya nak baca Quran, saya nak macam mana? Saya nak kalau boleh Quran ni cukup 25 surah saja. No? Saya tak tahu kalau tuan-tuan macam mana. Kalau saya nak surah ni ada 25 surah. Yang 25 surah ni cerita tentang 25 orang yang Nabi yang disebut dalam Al-Quran. Senang. Ada surah Adam, ada surah Idris, ada surah Nuh, kan? Ada surah Isa, ada surah Ibrahim, ada surah Ismail. Setiap satu surah ni cerita tentang Nabi tu. Senang habis cerita. Itu kalau ikut pandangan kepala otak kita, kita akan fikir itu yang memudahkan kita. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala yang maha menciptakan kita, maha mengetahui apa yang diperlukan oleh kita, maha mengetahui apa yang sepatutnya didahulukan, maha mengetahui bagaimana psikologi kita, bagaimana kita apabila membaca Al-Quran, apa yang kita perlukan. Apa yang kita perlukan. Semua itu ada di dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita tengok fakta tentang cerita Nuh alaihissalam ini, tuan-tuan. Surah ini, kesemua surah Nuh sebagai contoh, surah Nuh ni kesemuanya berbicara tentang Nabi Nuh alaihissalam saja bersama kaum dia. Kalau kita tengok pula surah Hud, surah Hud lagi detail, menceritakan tentang apa yang berlaku lagi panjang. Sebab surah Hud ni adalah surah yang paling panjang. Cerita tentang Nabi Nuh alaihissalam lebih panjang berbanding dalam surah Nuh. Lebih panjang tuan-tuan berbanding dalam surah Nuh. Sekiranya tuan-tuan melihat surah Hud bermula pada ayat 25 sampai ayat 49. Ada berapa ayat tuan-tuan? 49 tolak 25. Ada 25 ayat yang berbicara tentang Nabi Nuh alaihissalam dalam surah Hud. Lagi panjang berbanding surah Nuh. Surah Yunus pula, kalau kita tengok, dan surah Asy-Syu'ara, cerita dia tak panjang. Cerita dia pendek. Kalau surah Yunus, ada 4 ayat. 71, 72, 73. Ada 3 ayat saja. Ada 3 ayat saja. Sebab tu kita kata, surah ni ada yang pendek, ada yang panjang. Begitu juga dengan surah Al-Ankabut.
Surah Al-Ankabut hanya menceritakan 2 ayat sahaja. Surah Al-Ankabut hanya menceritakan 2 ayat saja, iaitu ayat 14 dan ayat 15. Kena dengan konteks ayat cerita Al-Ankabut. Dalam surah Al-Ankabut cerita tentang apa? Al-Ankabut ni dalam surah Al-Ankabut berkaitan dengan Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam diceritakan dalam surah Al-Ankabut. Hanya cerita tentang tempoh saja, iaitu al-fasanah illa 50 aman, iaitu baginda Nabi Yusuf Nabi Nuh alaihi salam telah berdakwah 1000 tahun kecuali 50 tahun. 950 tahun dakwah baginda Nabi Nuh alaihi salam kepada kaum dia. Berapa lama tuan-tuan? 950 tahun. Lailan wa nahara. Baginda Nabi Nuh telah berdakwah 950 tahun, pagi dan petang, pagi dan malam, daripada pagi sepenuh hari, selama berapa tuan-tuan? 950 tahun. Yang tu hanya cerita dalam surah Al-Ankabut sahaja. Baik, kesemua maklumat yang detail ini yang dibentangkan dalam surah yang kita sebut sebagai contoh tadi, Hud, surah Nuh, surah Yunus, Asy-Syu'ara, Al-Ankabut, hanya ada dalam surah tu, tidak berulang di dalam surah yang lainnya. Baik, yang menariknya untuk kita perhatikan juga, 10 surah yang kita sebut awal itu semuanya adalah surah Makkiyah. Semuanya ada surah Makkiyah. Saya nak ingatkan sekali lagi kepada diri saya, kepada tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, surah Makkiyah ni bagaimana? 10 surah Makkiyah ni ialah surah yang turun ketika mana sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu surah Makkiyah. Bermaksud 10 surah Makkiyah ni ketika mana baginda sallallahu alaihi wasallam mostly berada di Makkah Al-Mukarramah. Berada di Makkah Al-Mukarramah selama 13 tahun ni. Ada, ingat tuan-tuan, kita buat revision. Baik. Surah Makkiyah dalam Quran ada 88 surah Makkiyah. Itu surah, 88 surah Makkiyah. Dan daripada 88 surah Makkiyah tu 10 surah Makkiyah ni cerita tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam. Yang 10 ni cerita tentang Nabi Nuh alaihi salam. Selari dengan tabiat Al-Quran yang diturunkan sebelum hijrah, maka Nabi Nuh, cerita Nabi Nuh ni dalam surah Makkiyah ni adalah ada tujuan-tujuan dia. Sebab apa Allah fokus cerita Nabi Nuh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi berada di Mekah, ketika mana sebelum hijrah, bukan selepas hijrah. Yang pertama adalah untuk mengukuhkan kebenaran baginda sallallahu alaihi wasallam Nabi Nuh tentang yang pertama kita kena bayangkan bila cerita Nabi Nuh, Allah Taala nak cerita kat siapa ni? Cerita Nabi Nuh. Yang pertama Allah Taala pastinya cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, model kita yang terbaik. Dalam Allah Taala cerita kepada Nabi ni adalah seorang bashar, seorang manusia seperti mana kita, ada perasaan, ada anak. Nabi waktu tu Nabi tahu bakal mati. Nabi minum seperti kita. Nabi ada perasaan gembira, ada ketika mana sedih. Nabi diuji. Nabi, semua tu tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala datangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menguatkan Nabi, untuk memujuk Nabi, untuk mengembirakan Nabi, untuk memberi maklumat kepada Nabi. Semuanya pada waktu tersebut hanyalah Allah Ta'ala bagi apa? Bagi Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya dengan memberikan Al-Quran menguatkan Nabi. Contoh, Nabi kalau ikutkan surah-surah ini diturunkan, surah Makkiyah ini mengukuhkan kebenaran kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan Arab Quraisy,
semuanya tak percaya bahawa Nabi ni adalah seorang Nabi. Sedangkan Nabi ni manusia macam mereka juga. Sedangkan Nabi ni makan, minum, berkahwin macam mereka. Sedangkan Nabi ini bertutur seperti mana mereka. Maka mereka menolak kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahlah tu Nabi yatim pula tu. Pada pandangan mata manusia, yatim itu ada satu benda yang kurang. Ya? Dan sekiranya kita melihat ianya kenapa ayat tersebut mengukuhkan kebenaran Nabi ketika mana orang lain menolak kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala juga menceritakan semula kepada Nabi, wahai Muhammad, kamu jangan risau kalau kamu punya kebenaran ditolak. Bukan kamu seorang saja ditolak. Terdahulu Nabi terdahulu kalau kita menelusurinya, wahai Muhammad. Seolah-olah begitu kita membayangkan, wahai Muhammad, aku nak cerita kepada kamu bahawa kalau kamu ditolak akan kebenaran kamu, kamu sesungguhnya bukan kamu sahaja, sebelum kamu pun ada lagi yang diuji. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kisah-kisah Nabi terdahulu, kisah as-sabiqin, kisah yang terdahulu sebelum Nabi. Ada kisah yang bukan Nabi yang terdapat khilaf padanya, Luqmanul Hakim, kan, cerita dua tukang kebun, contohnya surah Al-Kahf, itu surah Makkiyah. Maka kalau kita melihat pada surah Nuh ini, surah yang mana Nabi Nuh AS, kalau kita tengok, Nabi Nuh apabila diutuskan oleh Allah kepada kaum dia ni adalah kaum yang sesat dah, menyembah berhala. Tengoklah, kaum Nabi Nuh menyembah berhala. Kaum Nabi SAW menyembah berhala tak? Menyembah berhala. Nah, kaum Nabi SAW di Mekah sendiri menyembah berhala. Di sekeliling Kaabah terdiri daripada berhala-berhala yang besar, berhala-berhala yang kecil yang terdapat di Mekah pada waktu itu. Maka datangnya Nabi untuk membersihkan, untuk mengislahkan, untuk kembalikan kepada kehidupan hakikat bertuhan yang sebenar. Condition ataupun keadaan yang Nabi hadap itu adalah sama dengan keadaan yang Nabi Nuh AS hadap ketika mana Nabi Nuh AS diutuskan kepada kaum dia. Maka sebab tu benda ni penting untuk kita tahu apa kaitan Nabi dengan Nabi Nuh. Kaitannya ialah yang pertama, dua-dua Nabi. Yang kedua, Nabi berhadapan dengan perkara yang hampir sama, cerita dia tentang Nabi Nuh AS. Pendekatan Nabi Nuh macam mana? Macam mana Nabi Nuh hadapi? Itu yang bakal engkau hadapi, wahai Muhammad. Maka itu menguatkan Nabi SAW. Itu menjelaskan kepada Nabi, jangan kamu give up, wahai Muhammad. Kalau kamu give up, tengok Nuh, ada seorang Nabi lagi yang nama dia Nuh 950 tahun dia berdakwah. Kamu baru 5 tahun, kamu baru 10 tahun, katakan pada waktu itu. Kamu baru 7 tahun berdakwah, takkan kamu nak kalah, sedangkan Nabi Nuh 950 tahun. Seolah-olah begitu. Menjelaskan kepada kita juga bahawa Al-Quran adalah daripada Allah, bukan daripada ciptaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sebab apa kita katakan 10 surah ni cerita tentang Nabi Nuh ni dalam cerita yang berbeza, dalam surah yang berbeza? Kita katakan tadi bahawa kalau ikutkan hati kita, kita nak Allah Ta'ala bagi surah ke kita satu surah yang nama dia surah Nuh, cerita tentang Nabi Nuh, taklah cerita tentang Nabi lain. Tapi Allah Ta'ala letakkan Nabi Nuh, cerita Nabi Nuh, bukan semua dalam satu surah, ada surah-surah yang lain. Bermakna, kalau Allah Ta'ala ikut kepala otak kita, ada 25 surah cukuplah, kan? Tetapi Allah nak bagi tahu kepada kita, ini adalah Al-Quran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan daripada kepala otak manusia. Nah, baik. Kemudian Allah juga menceritakan kepada orang Islam yang beriman yang ditindas di Mekah. Kita pula tak ada pada waktu tersebut. Cuma siapa yang membaca ayat Quran ini yang memberikan impact direct kepada mereka ialah mereka
yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat ketika mana membaca surah ini, ketika mana surah ini dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, mereka yang beriman kepada Nabi, kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika mana di Mekah ditindas apa yang mereka tak terima, kan, dakwah secara sembunyi-sembunyi, takut-takut 3 tahun, kemudian secara terang-terangan, kemudian menerima macam-macam ancaman, maka Allah Ta'ala nak bagi tahu bukan hanya kepada Nabi saja, tetapi kepada para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in, wahai orang Islam, kamu jangan risau sekiranya kamu yang beriman ini ditindas di Mekah ini, di bumi Mekah, sebab di sana ada pengajaran. Di sana Nabi Nuh alaihi salam, nabi-nabi sebelumnya pernah ditindas, pernah diperli, pernah dimaki, pernah dibuat, pernah dicaci dan sebagainya, pernah diuji. Semuanya di sana ada hikmah yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala nak sampaikan kepada kita. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sepintas lalu kita nak cerita. Hari ini saya kisahkan sebagai satu mukaddimah untuk kita sama-sama melihat kepada surah ataupun pada kisah Nuh alaihi salam. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tengok dalam surah Al-A'raf sebagai contoh, ayat yang menceritakan tentang Nabi Nuh alaihi salam secara detail di dalam surah Al-A'raf hanya ada daripada ayat 59 sampai ayat 64. Saya rasakan ini adalah santai. Nah, di sini ada ibu-ibu, ada ayah-ayah. Kita tak pergi terlalu tinggi. Nah, kita go through sikit-sikit. Kita baca sama-sama insya-Allah. Ni saya baca dulu surah Al-A'raf, surah Al-A'raf daripada ayat 59 sampai ayat 64 sebagai contoh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. Sadaqallahul Azim. Secara ringkasnya kita tengok surah Al-A'raf yang disebut ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6 ayat saja. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita, Allah Taala kata sesungguhnya kami mengutuskan Nuh kepada kaumnya. Siapakah kaum Nabi Nuh? Nanti kita tengok. Faqala ya qaumi ibudullah. Maka Allah mengarahkan Nabi Nuh untuk berdakwah. Qala ya qaumi. Maka Nabi Nuh berdakwah kepada kaum dia. Wahai kaumku, i'budullah. Sembahlah kamu, perhambakan diri kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Malakum min ilahin ghairuh. Kerana tidak ada Tuhan bagimu selain pada Allah Subhanahu wa taala. Inni akhafu alaikum adzab yaumin azim. Sesungguhnya kamu tidak menyembah Allah, aku takut kamu akan ditimpa azab yang besar.
Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Oh, saya ada terdengar ni lah. Ada siapa yang tak mute? Minta mute ya. Okey. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Sekiranya kita melihat mukadimah dia dalam surah Al-A'raf, cerita Allah telah mengutuskan Nabi Nuh AS kepada kaum dia. Dakwah baginda yang pertama, sembah Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Semua Nabi akidah yang satu, iaitu apa? Menyembah Allah yang esa. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kalau kita tengok ayat ni cerita umum ke detail, tuan-tuan? Ayat ini ayat umum. Ayat ini ayat umum. Kita untuk apabila kita buka Quran, kita terus jumpa surah Al-Baqarah tak ada langsung sebut tentang Nabi Nuh. Kemudian kita akan jumpa surah Ali Imran hanya sepintas lalu. Kemudian surah Al-A'raf. Yang ni paling detail, dan surah Al-A'raf yang disebut. Adakah detail, sungguh-sungguh detail, tuan-tuan? Tak. Ia adalah cerita yang tidak detail. Ia adalah cerita yang Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita tengok ayat yang pertama ni, hanya mendedahkan kepada kita, oh, Nabi Nuh ni dia diutuskan kepada kaum dia saja. Dan kaum Nabi Nuh ni standard, semua Nabi akan minta supaya kembalilah kepada Allah. Kamu semua sembahlah Allah yang satu. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tidak ada berhala. Berhala itu bukanlah Tuhan. Contoh. Maka tuan-tuan, dalam surah yang lain adalah cerita apa yang kaum Nabi Nuh buat sehingga kan Nabi Nuh berkata sedemikian rupa. Ada. Kalau kita tengok, tuan-tuan, contoh dia, ada tak pendetilan apa yang mereka sembah selain pada Allah? Ada pendetilan, contoh di dalam surah Nuh. Dalam surah Nuh, kalau kita tengok ayat 23, mereka apabila didakwah oleh Nabi Nuh AS, mereka kata apa? وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. Mereka kata apa dekat Nabi Nuh AS? Mereka kata, kami ni, kamu jangan sesekali tinggalkan. Wahai Nuh, wahai kaum Nabi Nuh, bersama dengan mereka, kamu jangan sesekali tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian yang kalian semua telah sembah sejak sekian lama. Jangan kamu tinggalkan wadda, berhala, Tuhan yang dijadikan berhala, ataupun berhala yang dijadikan Tuhan yang mereka sembah itu. Yang pertama, nama wadda. Yang kedua, Suwa'. Yang ketiga, Yaghuth. Yang keempat, Ya'uq. Yang kelima, Nasra. Detail tak, tuan-tuan? Detail cerita tentang Nabi Nuh AS berhala. Cerita pasal berhala dalam surah apa? Surah Nuh. Tapi yang ni tidak ada pendetailan berikut. Sebab itu pentingnya apabila kita membaca Quran, kita mengumpulkan kisah-kisah. Dan dalam ni tak disebut. Dalam ni tak disebut lagi nama berhala-berhala tersebut. Dan daripada main mana nama berhala-berhala ni, yang tu kita akan bincangkan nanti. Cumanya kita nak memberikan gambaran bahawa apabila kita baca Quran, kita akan jumpa macam ni terlebih dahulu. No? Kemudian Allah Ta'ala kata dalam ayat 60, قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Maka tuan-tuan, kaum dia, kaum Nabi Nuh kata kat Nabi Nuh, dia kata apa? Mereka kata, kami ni tengok kamu wahai Nuh, kamu ni sesat lah. Baik. Seperti mana yang Nabi Nuh AS terima, yang tu yang Nabi SAW terima. So, nak bagi tahu kepada Nabi SAW, nak bagi tahu kepada kita, para Nabi ni semua kena benda yang sama. Melawan arus sahaja, mereka akan kata dia ni tak betul ni. Kan? Kalau kita ada something yang kita nak tegakkan kebenaran kita, yang mana kebenaran ni melawan arus,
maka orang kata kepada kita, kita tak betul. Kan? Baik, contoh lah. Baik. Kemudian pada ayat 62, saya hanya menceritakan secara umum terlebih dahulu supaya kita nampak. Uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Nabi Nuh jawab, hai kaum aku ni tak sesat sikit pun. Aku nak beritahu kepada kamu, aku nak beritahu kepada kamu semua bahawa aku ini adalah utusan daripada Allah, utusan Tuhan sekalian alam. Uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Aku sampaikan kepada kamu semua, ini adalah risalah, ini adalah amanah, ini adalah ilmu-ilmu yang aku ada ni, aku sampaikan daripada Tuhan aku, bukan daripada aku pun. Dan aku memberi nasihat kepada kamu, wa ansahu lakum, dan aku mengetahui, wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun, aku mengetahui apa yang kamu tak tahu. Baik, umum tak tuan-tuan? Masih lagi umum. Awa'ajibtum an ja'akum dzikrum min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum wa litattaqu wa la'allakum turhamun. Dan Nabi Nuh alaihi salam dia kata lagi, dan adakah kamu semua wahai kaum aku, kamu semua tak percaya dengan aku, dan kamu semua heran bahawa datang kepada kamu satu peringatan daripada Tuhan yang sebenar-benar Tuhannya. Dia hantar aku ni sebagai seorang lelaki daripada golongan kamu. Aku daripada kaum kamu sendiri, kita berbicara dengan bahasa yang sama, kita bercakap dengan dialek yang sama. Kamu tak percaya kepada aku kah? Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sama tak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sama dengan Nabi. Mereka semua heran. Nabi bangsa Arab. Kan? Sebelumnya bangsa Arab ni, Nabi yang disebut di dalam satu hadis, kalau tak silap saya, riwayat Imam Ahmad ataupun riwayat Ibn Hibban juga menyatakan bahawa ada 4 orang Nabi di kalangan Arab. Yang pertama disebut nama Hud, yang kedua Saleh, yang ketiga Syuaib, yang keempat ana nabiyukum, aku. So ada 4 orang di kalangan Nabi, di kalangan orang Arab. Selain pada itu bukan di kalangan orang Arab. Dan mu'azzamuhum yang sebut dalam Quran ni, di antara 25 orang Nabi dan Rasul ni, kebanyakan majoriti adalah daripada Bani Israel. Tapi kalau kita baca ni ayat 63, Nabi SAW kena tak dengan ayat ni? Samalah. Nabi pun di kalangan orang Arab, diutuskan kepada orang Arab, adalah seorang lelaki yang datang memberikan peringatan kepada kaum baginda SAW supaya bertakwa dan mendapat rahmat kasihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Fakadzabuhu fa'anjaynahu walladzina ma'ahu fil fulk wa aghraqna alladzina kadzabu biayatina innahum kanu qauman 'amin. Apa kata Allah? Apa kata Allah? Allah cerita mereka fakadzabuhu, mereka mendustakan, menolak dakwah Nabi Nuh. Fa'anjaynahu, dan Nabi Nuh alaihi salam, Allah Ta'ala telah membebaskan Nabi Nuh ni daripada kaum dia. Fa'anjaynahu. Tuan-tuan tengok, fa'anjaynahu ni telah membebaskan. Bila kita baca Al-Quran, kenapa membebaskan? Nabi Nuh diceritakan sebagai membebaskan. Sebab Nabi Nuh berada pada kaum dia, kaum yang sangat teruk. Pembebasan itu adalah terlepas, maksud tak duduk sekali dengan mereka, itu adalah satu nikmat. Tuan-tuan, kalau kita berada di satu tempat, tuan-tuan pergi kat satu tempat yang tuan-tuan tak suka, kan, tuan-tuan rasa macam mana? InsyaAllah aku nak balik ni, aku nak balik, kalau boleh aku nak balik rumah aku tenang. Yang tu baru kita. Bagaimana Nabi Nuh AS bergelumang 950 tahun memberikan peringatan kepada kaum dia. Tapi apa yang kita nak sampaikan sini, Allah Ta'ala still lagi cerita secara tidak detail. Cerita tidak detail pada last kali bila dakwah disampaikan kepada mereka, mereka menolak dakwah baginda.
menolak dakwah dia, dan Allah Ta'ala membebaskan baginda alaihi salatu wassalam, Nabi Nuh. Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala bagi gambaran kepada kita bagaimana Nabi Nuh ini Allah Ta'ala selamatkan dia. Allah Ta'ala kata apa? فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ. Kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersama dengan dia dalam satu kapal. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. Dan kami tenggelamkan mereka yang telah mendustakan ayat-ayat kami, iaitu ayat-ayat Allah. Innahum kanu qauman amin. Kerana mereka itu buta mata hati mereka, tidak melihat dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni cerita detail lah tuan-tuan. Dalam pendetailan masih lagi umum. Cerita dia umum. Allah Ta'ala bagi isyarat kepada kita bahawa cerita Nuh, dia cerita tentang dia. Gambaran awal kita baca Quran, gambaran yang datang pada kita apa dia? Ada cerita kapal dengan Nabi Nuh. Dan ada orang yang selamat duduk atas kapal, dan ada orang yang tak selamat, al-raqna. Mereka telah ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah. Umum tak ayat yang kita baca surah Al-A'raf? Masih lagi umum. Sebab itu kita kata contoh ayat di atas kita dah. Nabi Nuh AS diutuskan kepada kaum Nabi Nuh supaya memberhambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertuduhan, persoalan daripada golongan berpengaruh malak. Nah, kita tak cerita secara detail lah. Kalau kita buka kisah Al-Quran, cerita malak. Malak ni ialah mereka yang mempunyai hierarki ataupun ranking yang tinggi dalam kaum masing-masing. Contoh dia malak di kalangan Arab Quraisy. Nah, malak di kalangan Arab Quraisy ialah bapa-bapa saudara Nabi yang tidak beriman. Ialah orang-orang yang mempunyai pengaruh Abu Jahal sebagai contoh di dalam hierarki kepimpinan Arab Quraisy. Maka itu golongan malak. Pergi dekat mana pun tuan-tuan, dakwah dekat mana pun ada kepala dia yang akan bawa pengikut masing-masing. Maka Allah Ta'ala nak gambarkan kepada kita, di mana pun dakwah kita, zaman bila pun dakwah kita, ada golongan yang ada seorang ketua ni yang akan membawa mereka di mana mereka nak dibawa. Dan setiap zaman kita akan lalui malak tersebut. No? Baik. Pertuduhan, persoalan pada golongan berpengaruh kaum Nabi Nuh AS bahawa Nabi Nuh sesat. Macam mana Nabi SAW pun dituduh dengan tuduhan yang sedemikian rupa. Asalkan kita berada di dalam kapal yang berbeza dengan orang lain, orang akan kata kita tak betul. Nah, orang akan kata kita tak betul. Sama dengan Nabi SAW. Maka ayat yang turun pada Nabi ini adalah untuk memujuk Nabi. Nak kata, ya Allah, wahai Rasulullah, aku nak beritahu kepada kamu, ini adalah biasa. Jalan yang ditelusuri oleh para Nabi, kamu juga akan lalu. Dan dalam ayat ni, baginda Nabi Nuh AS jawab tak pertuduhan. Nabi Nuh kata apa? Aku ni nak sampaikan nasihat kepada kamu. Nak sampaikan nasihat kepada kamu bahawa kita ni selain pada atas dunia ni, kita nanti akan tempuh satu dunia yang lain yang Allah Ta'ala ciptakan. Dan Nabi Nuh AS cuba untuk membuang keraguan mereka bahawa kenapa aku ni jadi rasul di kalangan manusia. Nah, menjadi rasul di kalangan manusia. Maksud dia macam mana? Aku ni manusia, kamu semua manusia. Pasal apa aku ni manusia yang diutuskan kepada kamu? Sama dengan Nabi SAW. Cuma Allah memusnahkan mereka dan menyelamatkan orang yang beriman bersama dengan Nabi Nuh AS. Allah Ta'ala nak beritahu kepada kita pada kesimpulan mudah je. Aku nak bagi gambaran awal kepada kamu, wahai Muhammad, kisah Nuh. Aku nak bagi gambaran kepada kamu, wahai pembaca Al-Quran, wahai orang yang bersama dengan live kita pada hari ini, orang yang bersama dengan Allah, orang yang bersama dengan para Nabi, Allah Subhanahu Ta'ala akan selamatkan mereka. Tak selamatkan, kita rasa susah atas dunia, di hari akhirat nanti Allah Ta'ala bersama dengan kita.
Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak bersama dengan golongan yang melawan Allah Subhanahu Wa Taala, menolak, mendustakan kebenaran yang dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh para nabi yang telah diberikan bahannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala nak bagi tahu kepada kita bahawa macam mana sekalipun siapa yang beriman kepada aku di hari akhirat nanti dia akan selamat. Nanti mati dia akan selamat. Siapa yang tak bersama dengan aku, dia akan menerima siksaan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan mungkin nampak serabut sikit. Cuma saya membawa pendekatan seperti mana pendekatan Syekh Saleh Abdul Fattah Al-Khalidi. Dia hanya cerita secara lintas langsung terlebih dahulu. Cumanya kita nak sebut banyak perkara di dalam Al-Quran, contoh dalam surah, dalam kisah Nuh ini, benda yang mubhamat. Apa itu mubhamat, tuan-tuan? Mubhamat ialah kisah-kisah yang tidak didetailkan dalam Al-Quran. Kisah-kisah yang tidak jelas dalam Al-Quran. Dan kisah yang tidak jelas dalam Quran, saya cuba untuk simpulkan dalam kisah muqaddimah ni, muqaddimah kisah Nuh AS. Kita akan tengok nanti beberapa persoalan. Beberapa persoalan yang saya rasa kita boleh tengok daripada awal dan kita simpulkan supaya kita nanti tak tertanya-tanya. Adakah Al-Quran menceritakan tempoh masa peristiwa kisah Nuh AS dalam Quran? Ada tak cerita dalam Quran? Ada tak cerita dalam hadis yang sahih bila berlaku kisah Nabi Nuh AS ini? Yang jelasnya dalam Quran adalah Nabi dan Rasul yang pertama diutuskan kepada baginda sallallahu kepada kaumnya selepas daripada Nabi Adam AS. Baik, kita kena tengok Nabi Adam AS sebelum tu. Nabi Adam ni adalah manusia ataupun insan yang pertama yang diturunkan daripada syurga di atas dunia kepada siapa? Kepada manusia. Tetapi kebanyakan para ulama menyatakan Nabi Adam AS ini adalah seorang Nabiullah. Maksud dia punya kita katakan track record Nabi Adam AS, audience dia adalah bukan kepada kaum dia. Sebab waktu ni waktu bermulanya orang kata bermulanya manusia ni berselerakkan di atas muka bumi. Yang ada pada zaman Nabi Adam AS adalah Adam, Hawa. Itu pun nama Hawa tidak disebut dalam Quran. Dan anak-anak cucu-cucu Adam AS. Cerita yang tu sahaja. So dia tak cerita secara meluas tentang dakwah, tribulasi, fitnah dakwah yang ada pada Nabi Adam AS. Cumanya selepas beberapa lama selepas Adam AS, barulah Allah menceritakan di sana ada kaum yang mana dinisbahkan kepada apa? Kaum Nuh. Nuh, ya qaumi, wahai kaum aku. Ini cerita yang tu je. Baik. Cuma yang jelas dalam Quran, kita katakan bahawa Nabi yang pertama yang berdakwah selain pada ahli keluarga dah. Selain pada ahli keluarga dah. Kepada masyarakat, pada kaum dia secara masif, secara besar. Siapa tuan-tuan? Nabi Nuh AS. Tempoh masa peristiwa Nabi Nuh AS. Kebetulan saya semalam membaca beberapa artikel tentang timeline kewujudan para nabi dan para rasul. Tentu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita melihat kepada buku sejarah yang kita duk mengaji paleolitiknya, kan, kita akan nampak hidup manusia ni umurnya beratus-ratus tahun, bukan ratus-ratus tahun, berjuta tahun, kan. Sehingga kita ini adalah diri pada Homo sapien. Maksud dia asalnya daripada beruk, kan. Yang tu kalau kita ikutkan teori Darwinism lah, kita berevolusi. Cumanya
uh, pandangan Al-Quran adalah uh, tidak orang kata tidak memilih pandangan tersebut sekiranya kita melihat kepada Al-Quran. Begitu juga dengan ulama yang contemporary, sebagai contoh ahli pemikir Islam yang banyak mengkaji, di antaranya siapa orang UIA kan, Syed Naqib Al-Attas. Dia kata sekiranya kita melihat pada Al-Quran, macam mana kita nak tahu timeline timeline apa nama nabi-nabi ni berada berapa ribu tahun sebelumnya. Yang pertama, kita melihat kepada bukti-bukti fosil dan sebagainya. Dan dia kata bukti fosil yang paling lama yang boleh kita kesan adalah 6,000 tahun sebelumnya. 6,000 tahun sebelumnya daripada tahun kita sekarang, bermaksud sekiranya kita melihat ia ditujukan kepada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam, kalau ikutkan timeline, kalau kita melihat pada timeline pemerintahan raja-raja pada waktu tersebut, itu adalah satu bukti yang paling nyata, kata Syed Naqib, kita melihat kepada timeline para raja terlebih dahulu. Contoh dia, kita tengok pemerintahan Mesopotamia. Mesopotamia ni sebelum Masihi kan. Mesopotamia sebelum Masihi dah ada zaman Mesopotamia. Maka zaman Mesopotamia ni adalah zaman pada Nabi yang tahun bila. Maka macam mana kita nak cari balik timeline itu berdasarkan kepada sejarah-sejarah yang telah dikaji oleh sama ada orang Islam ataupun bukan Islam. Cumanya kalau ikut timeline yang boleh diterima oleh kita, kalau ikutkan Nabi Adam AS lebih kurang dalam 8,000 tahun sebelum Masihi. Dan Nabi Nuh AS, kajian dilakukan sebahagian oleh para ahli sejarah adalah di antara 7,000 hingga 6,000 tahun sebelumnya. Bermaksud di sana ada gap di antara Nabi Nuh AS dengan Nabi Adam AS. Benda ni tak diceritakan dalam Al-Quran. Benda ni mungkin kita boleh nyatakan ikut timeline dia begitulah kan, bezanya 1,000 hingga 2,000 tahun. Cuma ni nanti ada satu hadis Nabi yang akan kita melihat kepada tempoh selepas pada zaman Nabi Adam AS. Yang kedua persoalan, adakah Nabi Nuh adalah seorang Arab ataupun daripada keturunan Bani Israel ataupun bagaimana? Baik, kita katakan bahawa Nabi Nuh adalah, nama Nuh ini bukan nama Arab. Nuh, siapa buh nama anak Nuh, nama artis Nuh kan? Nuh bukanlah nama Arab. Nuh, ia adalah nama ajnabi, nama orang asing, bukan nama Arab. Dan ianya bukan daripada bahasa Arab. Bahkan bahasa Arab belum muncul lagi waktu ni. Tuan-tuan, bahasa Arab ni muncul waktu bila tuan-tuan? 500 tahun sebelum Masihi. 500 tahun sebelum Masihi. Bermakna bahasa Arab ni sekiranya kita mengkaji muncul sejak bila? 2,500 tahun sebelum. Maksudnya bahasa Arab ni bahasa yang baru. Bahasa Arab ni bahasa yang baru. Tetapi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memilih bahasa yang baru wujud 2,500 tahun ini menjadi bahasa Al-Quran? Yang tu kita bincang nanti. Cumanya nama Nuh adalah nama asing, bukan pada bahasa Arab. Dan Nabi Nuh bukan bangsa Arab. Dan Nabi Nuh bukan juga bangsa Bani Israel. Sebab Bani Israel belum ada lagi waktu ni. Bani Israel ada sejak adanya Nabi Israel, iaitu Nabi Yaqub AS. Baik, apa hubungan Nabi Nuh dengan Nabi Adam? Nabi Nuh dengan Nabi Adam, sekiranya kita melihat hadis yang sahih, tidak ada salah silah keturunan daripada para pengkaji sejarah yang kita dapat, riwayat-riwayat yang kita dapat, riwayat yang kuat, tak sebut pun nama ayah Nabi Nuh, nama apa, dan keturunan Nuh sampai Adam AS tidak ada dalam riwayat yang sahih, kecuali ianya diambil dari riwayat Israiliyat yang kita tidak boleh berpegang padanya. Kalau kita pegang pun tak ada apa, kalau kita ambil pun tidak mendatangkan apa-apa kesan kepada iman kita. Dan
pandangan Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, kita tidak mengambil pandangan daripada riwayat Israiliyat, termasuk nama bapa Nabi Nuh alaihissalam. Baik. Kemudian bila berlaku ataupun di mana berlakunya peristiwa Nabi Nuh ni? Kapal Nabi Nuh ni, banjir besar ni, di mana yang berlakunya? Tidak diceritakan di dalam Al-Quran tentang di mana peristiwa ini berlaku. Kaum dia pun tak cerita di mana, Nabi Nuh ni pun tak cerita di mana tempat tinggal dia, kan? Di manakah keturunannya. Cuma diceritakan banjir besar, kemudian para pengkaji mengkaji tentang banjir besar ni, khilaf adakah banjir besar ni domestik, maksudnya di kawasan tempat Nabi Nuh saja, ataupun banjir besar ni adalah global, satu bumi ini mengalami banjir besar. Benda itu tidak diceritakan di dalam Al-Quran. Bahkan terdamparnya kapal Nabi Nuh alaihissalam ini ada khilaf di kalangan para ahli sejarawan. Ada yang menyatakan kapalnya berlabuh di Karab, di Jordan. Ada yang memberi pandangan kapal berlabuh di Ararat. Ararat ni adalah di Turki. Ada yang menyatakan kapal Nabi Nuh ni di Bukit Judi. So itu adalah pandangan-pandangan yang pastinya peristiwa ini sangat lama, dan ada yang menyatakan pandangan yang lagi jauh, menyatakan kapal Nabi Nuh AS berlabuh di Siberia. Siberia ni di mana tuan-tuan? Siberia ni di Rusia. Kalau kita tengok sejarah Siberia ni, 77% tanah Siberia adalah tanah Rusia sekarang. Tanah Rusia sekarang. So, di mana berlakunya peristiwa Nabi Nuh dan banjir besar tidak diceritakan dalam Al-Quran secara jelas. Maka ini adalah di antara cerita minal mubhamat, di antara cerita yang tidak jelas dalam Al-Quran. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita akan masuk lagi cerita tentang Nabi Nuh alaihissalam. Mungkin saya akan detailkan nanti muddah baina Adam dan Nuh. Perbezaan zaman di antara Nabi Nuh dengan Nabi Adam alaihissalam ni banyak mana. Kalau kita nyanyi lagu nasyid, Adam, Idris, Nuh, Saleh, selepas Nabi Adam ini ada Nabi Idris. Cumanya dalam isu ni, kenapa Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi lepas Adam saja terus sebut Nuh? Di manakah terletaknya Nabi Idris alaihissalam? Tak apa, nanti kita akan bincangkan nanti insya-Allah. Ini sekadar mukadimah kita pada siri yang pertama, kisah Nuh alaihissalam. Wallahu ta'ala alam bissawab. Saya sekadar itu dulu yang saya boleh share dengan tuan-tuan. Macam mana ya? Saya serahkan kepada pihak moderator ke? Ada moderator ke? Ataupun ada soalan ke? Macam mana ni ya? Boleh buka soalan Ustaz? Baik. Boleh? Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, boleh jemaah nak tanya, boleh tanya pada tak ada soalan ke Ustaz? Masya-Allah. Baik. Kalau tak ada, anda tutup dulu ke Ustaz? Boleh Ustaz? Baik. Terima kasih banyak kepada tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya ada persoalan ataupun ada teguran, boleh terus bagi tahu kepada saya insya-Allah. Boleh bagi tahu kepada Ustaz Yusuf Arba'in juga. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang itu daripada diri saya sendiri. Kita akhiri dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanallah.
astaghfiruka wa atubu ilaik. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ustaz Yusuf dan sahabat-sahabat yang lain sekalian. Terima kasih kepada Ustaz Afwan dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan Ustaz. Pada hari yang sama, jam yang sama insyaAllah. Nanti InsyaAllah. Ustaz akan kumpulkan lagi, Ustaz akan kemukakan lagi nota-nota tambahan insyaAllah. Baik. InsyaAllah Ustaz, jazakumullah khair katsira. Allah. So kita tamatkan.